the International Monetary Fund has approved a $3 billion bailout program aimed at boosting Ghana's economy. World Bank has approved $700 million in funding to support crisis-hit Sri Lanka. Istilah Bank Dunia adalah satu nama yang tidak asing lagi dan kerap kali disebut masyarakat kita, lebih-lebih lagi apabila berbicara berkenaan ekonomi antarabangsa. Walaupun kerap menjadi sebutan, tidak ramai di antara kita yang benar-benar tahu apakah itu Bank Dunia dan bagaimanakah ia berfungsi dalam membantu meningkatkan kemampuan ekonomi pada tahap negara. Dan persoalan paling besar yang sering terlintas dalam minda kita ialah kenapa Bank Dunia perlu diwujudkan dan apakah perbezaannya dengan International Monetary Fund (IMF). Apa yang kita ketahui ialah kedua-dua organisasi ini berperanan dalam menyelamatkan negara miskin melalui bantuan kewangan yang besar, tetapi ramai juga mendakwa sebaliknya. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana World Bank dan juga IMF memainkan peranan dalam membantu sesebuah negara atau sebenarnya menghancurkan ekonomi negara yang dibantu. Teruskan menonton. Untuk peminat setia APHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. Sejarah penubuhan Bank Dunia ini telah berlaku sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua lagi. Selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua yang mengorbankan banyak nyawa serta menyebabkan jutaan ringgit kerosakan harta benda di beberapa negara, delegasi seramai 790 orang daripada negara perikatan yang dianggotai oleh Amerika Syarikat, Kesatuan Soviet, United Kingdom, China, Perancis dan Poland serta 44 negara lain keseluruhannya mengadakan persidangan bagi memastikan tahap ekonomi serta kewangan negara-negara anggota terjamin. Antara yang menjadi tulang belakang sebenar kepada penubuhan ini yang ditugaskan untuk memulihkan semula ekonomi dunia selepas perang ialah ahli ekonomi John Maynard Keynes dari United Kingdom dan Harry White dari Amerika Syarikat. Idea untuk membentuk sebuah badan ini dilakukan menerusi beberapa siri rundingan melibatkan negara anggota sebelum persidangan terakhir yang dinamakan sebagai Persidangan Bretton Woods yang diadakan di Atlantic City pada bulan Julai 1944. Hasil daripada persidangan itu, maka terbentuklah dua perkara asas yang menjadi tunggak kepada penubuhan Bank Dunia, iaitu Bank of Reconstruction and Development (IBRD) dan juga pembukaan International Monetary Fund atau IMF. Selain itu, IBRD juga diberikan kuasa untuk menyalurkan bantuan kepada mana-mana negara bagi meningkatkan keupayaan mereka dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesihatan dan pelbagai keperluan lain lagi. Bagi mencapai hasrat tersebut, International Development Association atau IDA mula ditubuhkan pada tahun 1960 bagi membantu negara-negara yang diiktiraf sebagai negara miskin dan tidak layak untuk mendapatkan bantuan kewangan daripada mana-mana institusi perbankan dunia yang lain. Namun begitu, bukan semua negara miskin layak untuk memohon dan mendapatkan pinjaman tersebut. Hanya negara yang mempunyai pendapatan kapita yang tidak melebihi $1,175 sahaja yang layak untuk meminjam daripada IDA. Walaupun pada mulanya ia ditubuhkan untuk membantu pembangunan semula akibat kesan perang bagi negara-negara anggota, bantuan yang disalurkan mula mendapat permohonan daripada negara membangun, dengan Chile menjadi antara negara terawal mendapat suntikan dana daripada pertubuhan ini. Sejak daripada itu, Bank Dunia mula menumpukan perhatian kepada usaha-usaha selepas selesai menjalankan kerja-kerja pemulihan di negara-negara Eropah. Dasar mereka yang sebelum ini dilihat lebih tertutup, kini dibuka agar bersifat lebih umum dengan pertambahan visi serta matlamat baru. IMF ini adalah badan yang mengawal serta menyelir semua yang berlaku. Ini bermaksud tugas IMF adalah untuk memastikan tiada sebarang gangguan akan dihadapi oleh IBRD dan IDA melalui dana yang diselir oleh IMF. Atau dalam erti kata lain yang lebih mudah, IBRD dan IDA bertanggungjawab menjalankan urusan perbankan hari ke hari dan IMF pula menjadi penjaga serta penanggung risiko dalam semua transaksi yang dijalankan oleh IBRD dan IDA. Beberapa pengkritik berpendapat bahawa IMF dikuasai oleh kepentingan ekonomi utama, terutamanya Amerika Syarikat, dan ia secara tidak seimbang mempengaruhi dasar negara yang lebih kecil dan miskin. IMF juga telah dikritik kerana tidak jelas dalam proses membuat keputusan dan tidak bertanggungjawab kepada negara anggotanya, yang seterusnya memberi kesan khususnya ke atas negara membangun.
Cadangan dasar IMF dan syarat pinjaman telah dikritik kerana menjejaskan negara miskin secara tidak seimbang dan menyumbang kepada ketidaksamaan ekonomi serta pergolakan sosial. Selain itu, beberapa pengkritik juga berpendapat bahawa dasar dan amalan IMF ini telah menyumbang kepada ketidakstabilan kewangan global dan telah memburukkan lagi krisis ekonomi. Beberapa kritikan utama mengenai IMF ini termasuklah berkaitan syarat pinjaman yang mana IMF sering menghendaki negara untuk melaksanakan pembaharuan dasar ekonomi dan kewangan sebagai balasan untuk bantuan kewangan. Pembaharuan ini menjadi salah satu syarat yang tidak popular ke atas negara penerima dan kerana terlalu tertumpu pada dasar berasaskan pasaran seperti penyah kawal seliaan dan penswastaan. Walaupun sebenarnya Bank Dunia dan IMF ditubuhkan dengan tujuan untuk membina kembali ekonomi negara-negara terkesan disebabkan perang melalui polisi pinjaman kewangan, tetapi nampaknya berlaku pelbagai konflik dalam proses pelaksanaan yang seterusnya menyebabkan IMF dan World Bank terpalit dengan pelbagai kritikan awam. Pinjaman ini bukan sahaja perlu dibayar balik dengan pertambahan bayaran bunga dengan kadar yang dipersetujui, malah negara yang meminjam juga perlu bersetuju dengan syarat atau polisi pelik yang dikenakan. Syarat pelik inilah yang telah menjadikan negara miskin yang meminjam daripada IMF terus terperangkap dengan hutang dan seterusnya kekal berada dalam kemiskinan. Walaupun IMF mendakwa bahawa pengurangan kemiskinan adalah salah satu objektifnya, beberapa kajian menunjukkan bahawa negara peminjam IMF mengalami kadar kemiskinan yang lebih tinggi menurut kajian yang dilakukan dalam Journal of International Relations and Development. Dengan menggunakan sampel 81 negara membangun dari 1986 hingga 2016, kajian tersebut mendapati bahawa pengaturan pinjaman IMF yang mengandungi pembaharuan struktur telah menyumbang kepada lebih banyak negara terperangkap dalam kitaran kemiskinan. Ini dipercayai disebabkan oleh pembaharuan yang dilakukan melibatkan perubahan mendalam dan menyeluruh di mana cenderung untuk meningkatkan lebih banyak masalah sosial dan ekonomi seperti pengangguran, penurunan hasil kerajaan, peningkatan kos perkhidmatan asas, kutipan cukai, pencen dan program keselamatan sosial. Kesan IMF ke atas pembangunan di negara membangun telah menarik perhatian yang ketara. Sejak 1980-an, krisis hutang dan kekurangan modal yang dihadapi oleh kebanyakan negara, khususnya negara miskin, telah menyebabkan berlakunya peningkatan permintaan untuk perkhidmatan IMF. Permintaan yang semakin meningkat untuk sumber IMF juga telah mencetuskan perdebatan tentang syarat yang dipersetujui oleh negara peminjam dalam Letter of Intent mereka. Walaupun ada yang berpendapat bahawa program syarat pinjaman meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan standard pendapatan untuk peminjam atau menggalakkan faedah ekonomi untuk negara termiskin atau untuk pengguna jangka panjang dana, pihak lawan mendakwa bahawa program IMF mengurangkan kadar pertumbuhan dan menangguhkan pemulihan selama bertahun-tahun. Negara-negara miskin di benua Afrika merupakan antara contoh negara-negara yang menjadi mangsa kepada pinjaman IMF. Bagi negara yang ingin meminjam daripada Bank Dunia dan IMF, mereka perlu menswastakan ekonomi mereka dan membenarkan syarikat-syarikat luar, terutamanya daripada Eropah, untuk beroperasi di negara mereka. Perkara inilah yang menyebabkan kebanyakan negara-negara Afrika terus miskin sehingga ke hari ini, walaupun mereka sebenarnya mempunyai sumber semula jadi yang sangat banyak dan lumayan. Dalam erti kata yang lain, kekayaan mereka sebenarnya telah dirompak oleh syarikat-syarikat daripada luar. Ini boleh digambarkan seperti perangkap kemiskinan dan banyak negara miskin menyedarinya apabila sudah terlambat. Sebagai contoh, walaupun memiliki sumber koko dan belian yang banyak, ekonomi dalam kedua bidang ini langsung tidak memberi keuntungan kepada kerajaan mereka. Sebaliknya, hasil ekonomi daripada koko dan belian ini diambil oleh syarikat-syarikat daripada barat dan yang paling malang sekali, rakyat negara tersebut diambil bekerja dan dibayar dengan gaji yang tidak setimpal, malah sangat rendah sekali. Kami sudah dirantai. Itulah permulaan kepada banyak masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin di Afrika hari ini. Mereka sekarang berada dalam kitaran ganas kemiskinan dan nampaknya jalan keluar hampir tertutup rapat. Syarikat-syarikat barat berkembang pesat manakala golongan miskin di Afrika dan bahagian lain di negara membangun terus mati dalam kemiskinan. Bagi persepsi umum, Bank Dunia dan IMF adalah bertujuan untuk memerangi konflik berkaitan kemiskinan, kelaparan serta penyakit di negara-negara membangun. Namun pada hakikatnya, realiti sebenarnya adalah berbeza.
Malah ada pihak yang berpendapat bahawa ia adalah satu bentuk peperangan baru di mana syarikat-syarikat barat yang kaya menggunakan penipuan dan perkara menjadi lebih buruk apabila ditambah dengan kejahilan dan kemiskinan orang yang tidak bersalah di negara tersebut. Dengan kata yang lebih mudah, Bank Dunia, IMF dan WTO, Pertubuhan Perdagangan Dunia adalah tiga musuh kemajuan di hampir setiap negara membangun di dunia hari ini. Untuk episod seterusnya, kita akan melihat bagaimana organisasi ini menghancurkan sesebuah ekonomi negara.